Okey, kita sambung kepada chapter yang seterusnya. Saya tahu ni bukan chapter 3, sepatutnya chapter 4. Okey, tapi tak apa. Okey, untuk tajuk matriks ni kita akan belajar hari ini untuk matriks yang basic lah. Okey, basic dari segi ciri-ciri matriks, dari segi unsur-unsur matriks dan sebagainya. Kalau addition, subtraction dan multiplication kita akan sambung pada minggu depan lah. Yang tu rasanya tak sempat. Okey, yang hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ciri-ciri matriks dululah. Pengenalan lah, sama kita pengenalan. Okey, kita lihat kat sini. Dalam example 1, kita ada banyak matriks. Kita namakan dia sebagai matriks A, matriks B, C, D dan E, F lah, ada banyak. Okey, nama-nama matriks ni kita gelarkan apa-apa huruf sahaja. Yang penting kita letakkan huruf dia dekat depan. Okey, ini kalau kita lihat, setiap matriks mestilah ada baris dan lajur. Okey, baris dan lajur. Baris dan lajur. B dan L. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil row and column. Row and column. Ingat ya, column ni adalah lajur. Row ni adalah baris. Apa itu row? Biasa kita akan guna bahasa Inggeris. Okey, apa itu row? Row ni adalah bentuknya dari paksi X. Okey, bentuknya adalah dari paksi X. Manakala kolom ni adalah bentuknya dari paksi Y. Jadi kalau kita lihat di sini, melihat dari paksi X, kita ada 3 baris ataupun 3 row. Okey, 1, 2 dan 3. Ini kita panggil dia matriks A mempunyai 3 row. Dan mempunyai 2, okey, 2 kat sini, ni 1. Sekejap kita guna warna biru. Yang ini kolom ni kita ada 1 dan kolom ni kita ada 2 kolom lah. So total kat sini ada 3 row and 2 kolom. Jadi apabila soalan minta kita untuk determine size bagi setiap matriks tersebut, kita akan tulis dulu ikut urutan. Kita akan ikut urutan X dulu baru Y. Di mana kita akan baca baris dulu baru lajur ataupun row dulu baru kolom. So kat sini matriks A kita ada 3 kali 2. Okey, 3 kali 2 bersamaan dengan 6 slot lah. Okey, 6 slot di mana 6 slot ni ditulis seperti 3 baris 2 lajur ataupun 3 row 2 kolom. Saya guna bahasa Inggeris je lah 3 row 2 kolom. Okey. Untuk soalan B sama juga. Kita lihat ada 2 row. Okey, kita lihat ada 2 row kat sini. Ni 1, ni 2 dan ada 4 kolom. Ni 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tuliskan dia sebagai 2 kali 4. Okey, kat sini 2 kali 4. Jadi size matriks ni bergantung kepada berapa kedudukan ataupun berapa row and column yang ada dalam setiap matriks. Senang sahaja untuk kita determine size. Kalau kita lihat kat sini pun senang. Kita nampak ada 3 row dan 1 kolom sahaja. So dia darab 3 darab 1. D adalah 2 kali 2, dia adalah square matrix. So dia adalah seimbang balance punya matrix. So nampak cantik ya matrix dia. 2 kali 2 Dan E walaupun ada operation kat sini, kita panggil dia sebagai complex matrix, tapi dia punya kedudukan dia dianggap sebagai satu slot. Okey, yang ni kita anggap dia sebagai satu slot. Satu kedudukan lah. Jadi kita anggap dia seperti satu row dan 3 kolom sahaja. Ni ada 1, 2 dan 3. Walaupun ada penambahan di sini, kita anggap dia sebagai satu slot yang sama. Tak kisahlah letak huruf apa pun kat situ. X ke, Y ke, apa ke kan. Okey. Sama juga dengan F. F ni juga adalah penambahan ni. Kalau ada penambahan, kita anggap je dia seperti satu slot sahaja. So kat sini kita ada 3 kolom dan 3 row. Kita baca row dulu kita baca row dulu. So ada 3 row, 3 kolom. So dia punya matriks adalah 3 darab 3. Ingat matriks 3 darab 3 ni akan sentiasa diguna pakai untuk cari determinant dan inverse. Jadi semua pelajar kena faham macam mana nak guna ERO, macam mana nak guna nak kenal pasti sama ada matriks tu boleh
boleh multiply atau tidak. Okay, boleh multiply or not. Can multiply or not lah maksudnya. Sebab kalau kita nak pastikan dia boleh multiply, kita kena tahu syarat-syarat dia. Nanti kita akan belajar. Yang ni, ARO ni saya rasa 2 minggu depan nanti kita akan belajar lah. Tak adalah minggu depan 2 minggu depan nanti kita akan belajar ARO. Okay, nanti ARO ni kita akan guna pakai untuk linear equations. So hari ini basic dia sangat senang. Ini adalah determine size bagi matrix tersebut. Senang je lihat matrix dan kita cipta sahaja. Okey. Habis cerita pasal row and column. Kita lihat pula pada soalan mencari nilai. Okey, kita lihat soalan ni. Okey. Kemudian kita lihat dia punya find A32. A32 ni maksud dia kita baca dia dari row dulu baru column. Ingat ya susunan dia row column ataupun IJ. AIJ di mana I ialah row dan J ialah column. IJ ni maksud dia kita ikut kedudukan row and column tu. So kalau kita lihat A merupakan matrix A. Matrix A pada row 3, column 2, apakah nombor yang terhasil? Okey, A32. So kita lihat 3 mewakili A mewakili matrix A, 3 mewakili row 3, kat sini 3 kan. 2 mewakili kolom yang kedua. So kolom yang kedua di sini. So nilai yang terhasil adalah nombor 9. Nampak tak? Cara kita mencari nilai ni adalah senang sahaja. Kita detect dulu matrix dia, kemudian kita detect dulu row apa dan kita detect kolom apa. Kemudian kita cari nilai yang hasilnya, hasil nilainya. Jadi awak boleh lihat lagi contoh-contoh yang lain, B21, C11 dan F33 lah. Kita tak baca 21 kan, kita baca 21. So B21 maksudnya matrix B, baris 2, row 2, kolom 1. So nombor dia nombor 4. Okey, B21 C11 dekat yang first lah, C, matrix C dan satu baris, satu row, kolom 1. F33 pun sama, hujung kat sini 1. Okey. F, kat sini F, matrix F. Kemudian row yang ketiga, kolom yang ketiga. Nilai dia adalah 1. Senang sahaja. Ini adalah basic kepada mencari nilai IJ tadi. Mencari nilai matrix IJ. Apabila kita nak kena tambah, soalan B. Apabila kita nak kena tambah, so cari dulu nilai. Cari dulu nilai D dia berapa, cari dulu E dia berapa kan. Baru tambah. Jangan terus tambah. Cari dulu nilai D12 berapa. So D kolom yang row yang pertama. Okey, kolom yang kedua. So nombor dia adalah nombor 4. Kemudian E13. E row 1 yang ketiga. Kolom yang ketiga. So nombor 2 lah. So 4 campur 2, 6. Okey. Ini cara dia senang sahaja. So boleh lihatlah untuk soalan C ni sama. Okey, soalan C ni sama. Kalau ada kuasa 2, okey, yang ni ada pengiraan dia. Kita kena tengok dulu siapa yang priority, siapa yang kena jawab dulu. A22 dapat kosong. Okey, awak lihat A22 kat mana. So kalau lihat kat sini, A22 kat sini kosong. Kemudian B23. Okey, B23 kat sini negatif 10. Dan kita ikut formula yang digunakan di sini adalah A tolak B, di mana kita akan buat kosong tolak negatif 10 kuasa 2 lah. Kita ikut formula dia. Negatif dengan negatif akan dapat positif. So 10 kuasa 2 dapat 100. Ikut je formula yang diberi kat sini. Kadang-kadang formula dia lain-lain. Kita tengok soalan lah. Ini operation bagi
ciri-ciri matriks tersebut. Senang sahaja. Matriks IJ, kita panggil matriks IJ. Okay, itu example 1. Sangat senang. Okay, kalau tak terlepas, boleh tengok balik dekat ni dia punya penerangan kat sini. Ni ada sedikit lah. Dia tak adalah detail sangat penerangan ni. Cuma awak boleh nampak macam mana nak cari matriks tu dari segi row and column. Ingat bacaan dia ditulis row dulu, baru kita baca column. Okay, kita lihat notes yang seterusnya. Sekejap sampel tu, ni banyak sikit ni. Okay, dalam nota korang, dalam nota yang kamu semua ada tu tak lengkap sebenarnya, sebabnya kita ada banyak jenis matriks yang kita boleh belajar kat sini. Okay, itu tak sinilah. Okay, sekejap. Kita tak kat bawah lah. Okay, example tu kita nak tengok apa soalan diminta. Soalan ni minta classify the type of the matrix. Ni jenis matrix. Yang korang belajar adalah beberapa sahaja matrix segi empat sama. Apa ni? Korang belajar matrix simetri, matrix diagonal dengan skala matrix je. Ada 4 tak silap yang korang belajar. Tapi sebenarnya kat sini dalam tajuk matrix dia ada banyak Dia ada banyak jenis-jenis dia. So ni yang saya nak explain sebab yang ni ciri-ciri matrix ni sangat penting. Okey. Dekat dalam notes tu, korang kena tambah sikit kalau kat sini kalau korang lihat, di sini ada di sini ada 4 row Sini ada 1, 2, 3, 4 row. Di sini ada 1, 2, 3 kolom. So bentuk dekat sini adalah 4/3 di mana kita boleh anggap dia seperti rectangular matrix. Okey, sebab bentuk dia segi 4 sama. Segi 4 tepat. Rectangular ni adalah apabila row dengan kolom dia tak sama. Okey, row dia ada 4 ataupun mungkin nombor lain. Tapi kolom dia juga tak sama nombor dengan row dia tadi. Maksudnya 4/3 ke, 2/1 ke, 2/4 ke kan? Maksudnya dia tak sama dia punya ni row dengan kolom tu tak sama. Tak sama nilai. Kemudian ciri yang kedua adalah real matrix. Apa itu dimasukkan dengan real matrix? Real matrix maksudnya semuanya adalah nombor biasa. Nampak kat sini? Nombor biasa. Nombor negatif, nombor sifar, nombor positif, nombor fraction dan sebagainya. Semua nombor-nombor bulat. Okey, ini kita panggil dia real matrix. Ada lagi satu lawan dia adalah dekat sini. Awak boleh lihat dekat sini ada pi, ada I, ada E, kan? Ada huruf-huruf pelik ni kita panggil dia sebagai kompleks. Kita panggil dia sebagai kompleks matrix. Yang ni kena tambah sikit. Kompleks ni adalah sesuatu huruf atau variable yang sangat kompleks. Okey, iaitu macam I ni kompleks I ni kompleks. Yang ni memang I memang kompleks. J pun kompleks. J kompleks, R kompleks. Dia ada huruf-huruf tertentu sahaja yang kompleks. Okey. Kenapa kompleks? Sebab nombor dia, bilangan dia, jawapan dia terlalu banyak. Contohnya macam pi ni. Kalau awak lihat, pi ni sebenarnya 3.142 Tapi sebenarnya dia lagi panjang. 3.141 berapa tak saya tak ingat. Kat sini awak boleh lihat ni. 3.141592654 sangat kompleks. Kemudian eksponen. Eksponen juga nilai dia sangat besar. Kalau lihat kat sini, eksponen nilai dia adalah alpha eksponen. Nilai dia 2.718281828. Jadi dia sangat kompleks. Okey, nombor yang sangat kompleks. 1 tambah I, negatif I dan sebagainya. Tapi kita tak tulis kompleks matrix ni untuk semua jenis matrix yang ada huruf-huruf macam ni. Biasanya kita akan tuliskan dalam bentuk yang ada I dengan J sahaja. Kadang-kadang
pi ni bukan kompleks. Jadi saya tak boleh katakan bahawa pi dengan e ni adalah kompleks. Sebab kita boleh katakan dia adalah fractional. Okey, kita boleh panggil dia sebagai fractional. Yang ni saya tak boleh jamin dia kompleks. Yang saya boleh jamin yang kompleks adalah huruf I. Okey, huruf I. Kalau ada soalan yang keluar huruf I, dia tanya apakah jenis matriks ini? Ini adalah kompleks matriks. Yang ini apakah jenis matriks? Kita boleh kategorikan dia sebagai real matriks. Sebabnya dia di bawah kategori nombor nombor bulat tadi. Sekejap ni ni. Ini adalah fractional. Fractional walaupun nombor dia terlalu panjang tapi kita tak boleh kategorikan dia sebagai kompleks. Dia hampir kompleks. Dia dapat jawapan tapi jawapan dia dalam point-point lah. Kita anggap dia real numbers lah macam tu Okay, so conclusion yang saya boleh bagi tahu kat sini adalah matrix B adalah rectangular. Sebabnya dia ada dia ada dua kolom, dua row dan 3 kolom. So ni kita panggil dia rectangular and real matrix. Rectangular and real matrix. Ada dua ciri-ciri. Kalau ada satu-satu je lah. Kalau rectangular je lah. Tulis satu je lah ciri dia kan. Kalau dia real matrix je lah. Satu je lah matrix dia. Tak perlu tulis dua-dua ciri. Okay, next. C. Okay, jangan ni saya catat kat sini. Ni dah ada lah, tak payah catat lah. C adalah column matrix. Okay, kenapa C adalah column matrix? Kenapa? Sebabnya kolom dia ada satu sahaja. Okay, kolom dia ada satu sahaja. Awak boleh tulis real matrix and column matrix. Boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya kita tulis satu ciri sahaja. Kita tulis satu ciri yang priority, iaitu column matrix. Atau awak nak tulis dia sebagai real matrix pun betul. Okay, tak ada masalah. Atau nak gabungkan jadi column and real matrix. Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah boleh tambah kat situ. Kemudian D adalah melibatkan row yang ada banyak isi. Okay, row ni kita tulis row matrix. Atau kita tulis real matrix. Atau kita tulis sebagai row and real matrix. Ada banyak jenis jawapan lah. Boleh tulis dua-dua atau satu-satu. Dekat sini boleh tengok C dengan D. Apa jawapan dia? Boleh tambah sikit. Ni complex and complex and column matrix. Saya tulis square matrix yang kat sini. Alamak, saya rasa silap kat sini. Ini bukan square matrix ni. Ini adalah complex and column. Yang ni complex and row matrix. Silap pula yang ni. Okay, yang ni complex and row matrix. Yang ni tolong ubah nanti. Tolong ubah. Ni jadi complex and row column matrix. Ni pun typo kat sini matrix pula. Okay, ni square. Square kenapa square? Sebab dia sama Square ni apabila 3 row 3 row dengan 3 kolom sama. Ni kita panggil balance. Square matrix. Okay, dan ada kompleks kat sini. I kat sini kompleks. So square and complex. Okay, G complex and square matrix. H adalah square matrix sebab dia 2 kali 2. I ialah null matrix sebabnya dia adalah kosong. Null adalah terdiri daripada set kosong. Null ialah 0. Null matrix ataupun zero matrix. Banyak sangat jenis banyak sangat teori kat sini. Yang ni ada dalam notes korang, kita panggil dia sebagai diagonal. Diagonal ni maksudnya yang main bingo ni, korang kan selalu main bingo kan? Kat sini dari segi melintang serong ni. Ni kita panggil dia diagonal. Di mana dia punya diagonal ni ada nombor, tak kisahlah nombor apa-apa pun, tapi yang lain adalah kosong. Okey, yang lain adalah kosong. Ni kita panggil dia diagonal.
Diagonal sahaja. Tak boleh tulis square matrix. Kita panggil dia diagonal sahaja. Sebab kita priority bentuk yang bentuk tulen dia. Bentuk tulen dia adalah diagonal. Okey, bentuk tulen dia adalah diagonal. Walaupun dia adalah square matrix. Okey, kita panggil dia diagonal. Ini priority dia. Kemudian K ni adalah identity di mana semua diagonal dia nombor 1. Semua diagonal dia nombor 1. Kita panggil dia identity. Senang identity ni adalah semua satu pada diagonal. Kemudian kalau L ni adalah nombornya sama. Nombornya sama, kita tulis dia sebagai scalar matrix. Kenapa kita panggil L ni scalar matrix? Sebabnya kalau kita faktorkan dengan negatif 2, kita dapatlah nombor dia, nombor 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini kita panggil dia sebagai scalar matrix di mana kita boleh faktorkan matrix tersebut atau kita boleh darabkan matrix tersebut dengan dalam-dalam dia lah. Ada juga matrix skala ni dalam bentuk yang lain. Contohnya macam ni. Saya bagi contoh L sama dengan 3, 6, 12, 3, negatif 3, 6, 3, 12, negatif 12. Yang ni juga skala matrix. Sebab apa yang ni skala matrix? Sebabnya yang ni kita boleh faktorkan dia menjadi L3 kita boleh faktorkan dia jadi L3. So ini jadi 1, 1, 1, negatif 1, 2, 3, 4, 4, 2, negatif 4. Yang ni saya boleh faktorkan dia. Okey, maksudnya kalau semua kita boleh faktorkan, kita panggil dia adalah scalar matrix. Okey, L ni adalah scalar matrix. Dia ada banyak jenis. Okey, dia ada banyak jenis scalar matrix. Di mana anggap je skala ni dia adalah faktorkan semua isi dalam tu. Dia boleh faktorkan. Kalau tak boleh, contohnya kat sini nombor dia nombor 7. Okey, nombor dia nombor 7. Ni bukan skala matrix. Yang ini adalah square matrix. Okey, ini adalah square matrix. Itu kena ingat ciri-ciri dia. Dia syarat untuk skala matrix ni apabila semua nombor dekat sini boleh difaktorkan. Semua nombor dalam ni boleh difaktorkan, kita panggil dia scalar matrix. Macam mana eja scalar? Macam ni scalar ejaan dia. Boleh tengok notes. Okey, dan seterusnya kat sini start daripada diagonal. Kemudian ada 0, 0, 0 kat bawah, kita panggil dia upper triangular matrix. Kenapa upper? Sebab dekat bahagian atas dia ada nombor. Okey, bahagian atas ni, segitiga atas ni dia ada nombor. Kalau segitiga bawah ni ada nombor, maksudnya kita panggil dia lower triangular matrix. Banyak sangat dia punya ciri-ciri kat sini. Ni awak boleh tengok macam mana nak buat ni, macam mana nak hafal. So tengok dia punya konsep. Okey, O ni saya tambah. Kalau O ni dengan P dia hampir sama O dengan P hampir sama. Cuma diagonal dia kat sini berbeza. Awak boleh lihat kat sini diagonal dengan diagonal kat sini berbeza Kalau diagonal kat sini kosong dan di sini dia punya cermin. Okey, awak lihat cermin dia negatif 3 dengan 3. 1 dengan negatif 1. 5 dengan negatif 5. Kita panggil dia skew symmetric. Okey, kita panggil dia skew symmetry di mana dia punya cerminan dia akan jadi negatif. Penafian penafian. Cerminan dia akan jadi negatif. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Syarat dia punya diagonal mestilah kosong. Kalau diagonal dia bukan kosong, dia bukan skew symmetric. Okey, syarat dia mesti kosong. Tapi kalau simetrik ini sangat senang. Diagonal dia boleh apa-apa nombor, tak kisah nombor apa pun. Yang penting dia punya berlawanan dia mestilah sama. Kalau negatif 1 mesti sama dengan negatif 1 dia macam cermin. Anggap diagonal ni macam cermin anggap ni macam cermin. Pantulan. Simetri pantulan. Kalau positif 3 mestilah positif 3,
negatif 8 mestilah negatif 8, 2 dengan 2, 6 dengan 6, 4 dengan 4. So maksudnya dia ada cermin. Okey, mesti ada cermin. Ni kita panggil dia simetrik. Banyak sangat ciri-ciri ni korang kena hafal. Okey, hafal sahaja dan fahamkan. Okey, ini adalah teori berkenaan dengan apa ni? Type of the matrix. Ada banyak So tolong faham, yang paling famous keluar kat sini adalah symmetric, yang paling famous symmetric, identity, apa lagi yang paling famous kat sini, rectangular real matrix ni tak, saya rasa yang paling famous kat sini dua ni lah, identity, skala, skala, diagonal, lower upper. Yang ni tak famous sangat. Semakin ni tak famous sangat. Yang mana famous lagi saya rasa yang ni lah. Column matrix dengan row matrix ni famous. Cumanya dia dalam bentuk sama ada dia dalam bentuk kompleks ataupun tidak lah. Ini adalah yang famous. Dan yang paling famous adalah square matrix. Sebab nanti kita akan buat inverse lah. Okay, so ini adalah sifat-sifat bagi matrix. Sangat banyak. Kalau nak tahu, nak faham lagi lanjut, boleh tanya atau Google sahaja. Alright. Ada lagi tak contoh? Oh, dia ada lagi. Ini sambungan bagi example 2. Example 3, example 4. Example 5, example 6. Example 6. Saya rasa 4 example ni kita akan sambung minggu depan lah. Okay, last. Okay, last but not least. Okay, yang ni pernah dengar tak transpose? Transpose ni adalah menukarkan row dengan kolom. Dalam bahasa Melayu dia transposisi. Dalam bahasa Inggerisnya transpose. Matrix transpose. Okay. Apa itu matrix transpose? Okay, kita lihat dulu matrix transpose ni apa. Okay, sekejap saya salin yang ni. Matrix transpose ni favorite saya. Ni ciri-ciri terakhir, transpose matrix. Saya sangat suka transpose matrix ni sebabnya sangat senang. Okay. Kalau kita lihat di sini lah. Kalau kita lihat di sini. Kita ada bentuk dekat sini matrix ni adalah 4x3 4x3 di mana kita ada 4 row. Okey, kita ada 4 row dan 3 kolom. Kita ada 4 row dan 3 kolom. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita nak transpose AT AT ni adalah A transpose, kita akan dapat balik 3 darab 4. Maksudnya kita tukar dia punya row and column. Kita tukar dia punya row and column. Kalau kita baca dia punya straight ke bawah macam ni, kita akan tulis dia secara melintang lah. Kita akan baca dia macam ni Kalau kita baca dia straight 0487 ni, kita akan tulis 0487. Kita swipe sahaja. Swipe row and column dia sahaja. Kemudian next, dekat next column ni kita tukar kepada next row dia. Swipe column and row dia. So 3, 5, 9, -2. Dan akhir sekali 1, 7, 1, 1/3. Kita swipe sahaja. Jadi bentuk dia akan dapat 3 kali 4. Ini adalah transpose. Kita menukarkan matrix tadi menjadi matrix transpose kat sini senang sahaja. B transpose tadi 2 darab 3 tadi untuk matrix B, dia bentuk rectangular kan? Transpose dia tetap dapat rectangular, cumanya kedudukan dia akan berubah. Row dia akan jadi kolom, macam ni. Okey, row yang kedua ni pun akan jadi kolom yang kedua. So, bentuk dia akan jadi macam nilah. Okey, bentuk dia akan jadi 3 kali 2. Okey, nampak tak? So, maksudnya kat sini kita boleh katakan bahawa transpose ni menukarkan row and column tanpa mengubah nilai. Okey? Transpose ni adalah
menukarkan row and column tanpa mengubah nilai. So boleh tengok jawapan dia di sini. Ni saya ambil teruslah. Okay, boleh tengok kat sini negatif 201 saya tulis macam mana? Saya tulis macam ni ni negatif 201 ni row, bacaan row kita tukar jadi column. Okey, bacaan dari row ni kita tukar jadi column. Senang sahaja. Salin tanpa mengubah nilai. Okey, so itu berkenaan dengan example 1 dan example 2. Ini kita go through kepada ciri-ciri matrix yang sangat banyak lah yang ni awak boleh tengok. Ni teori teori sahaja. Tapi penting sebab kita nak tahu diagonal ni apa. Diagonal ni adalah sesuatu yang kita main bingo tadi tu. Yang macam ni lah bentuk melintang ke bawah ni. Ni kita panggil dia diagonal. Okey. Cumanya diagonal matrix ni kita fokuskan apabila diagonal dia ada nombor sahaja. Contohnya macam ni lah J ni, diagonal sebabnya diagonal dia sahaja yang ada nombor. Yang lain semua kosong. Contoh kita panggil dia diagonal matrix. Okey. Jadi senang sahaja matrix ni, saya sukalah tajuk matrix ni sebabnya senang. Cumanya nanti nak cari determinant tu nanti saya akan ajar teknik lah. Teknik nak cari determinant yang paling cepat. Paling cepatlah nak cari determinant So kita fokuskan dulu basic ni. Dan lepas saya ajar determinant, saya akan ajar ERO dan lepas tu kita akan go through kepada Gauss and Cramer lah. Sebab Gauss pun ada banyak jenis, ada 2 jenis dan ada 2 jenis lagi REF dengan REF. So dia ada banyak lah. So yang tu kena ambil masa dalam 3 minggu lah nak habiskan matrix. So harap sempat lah untuk masuk kepada korang punya calculus lepas tu Okay. So ada apa-apa tak nak tanya berkenaan dengan ciri-ciri matrix ni? Tak ada sebab ni teori je kan, boleh baca. Cuma ingat soalan tadi tu ada tersilap sedikit, nanti saya ubah balik slides. Yang E ni saya sepatutnya tulis dia sebagai column and complex. Okey. Ubah sikit je lah E ni Okey, itu saja. Kalau ada tak apa-apa, kita boleh tamatkan kelas kita pada pagi ni lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.